أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan memenuhkan masa sehinggalah waktu syuruk nanti dengan kuliah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini tuan-tuan saya nak bawa satu tafsir satu surah dalam juzuk amma, juzuk 30, iaitu surah Al-Humazah. Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Surah yang sebenarnya 9 ayat sahaja, tapi jarang orang baca lah. Baik, surah ini seperti mana yang tuan sedia maklum, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة, maksudnya celaka besar bagi setiap pencaci dan juga pencela. Alladhi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan berulang kali menghitung kekayaannya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak sekali-kali. La yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan sudahkah engkau tahu apakah dia Al-Hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik menjulang ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat ke atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang yang panjang. Itu merupakan surah Al-Humazah. Baik, surah ini tuan-tuan namanya surah Al-Humazah, sempena dengan perkataan yang kita jumpa pada ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Dan humazah ini tuan-tuan maksudnya ialah orang yang suka mengata kepada orang, orang yang caci orang, orang yang kata kepada orang, itulah al-humazah. Jadi surah ini tuan-tuan diturunkan di Mekah Al-Mukarramah ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di Mekah. Dan surah ini mengandungi 9 ayat seperti mana yang kita baca sebentar tadi. Dan seperti mana yang kita sebut sebentar tadi, ada 2 perkataan dalam dalam ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Ada humazah dan ada lumazah. Ada humazah dan ada lumazah. Beza lam dengan ha.
Humazah yang pertama yang menjadi nama surah ini tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, maksudnya ialah orang yang suka mengata, mencela, mencaci maki orang lain. Maksudnya tuan-tuan, orang yang mulut tak elok lah. Kerja dia ni suka mencela. Saya sebut perkataan suka tu memang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Humazah itu dia menjadi satu ciri dia, bukan dia ni tuan-tuan sekali-sekala, tak, memang ciri dia macam tu. Sebab itulah saya tambah perkataan suka tu. Dan manakala perkataan lumazah ini juga orang yang akhlak tak baik. Cuma dia ni tuan-tuan, dia punya perangainya ialah dia kata korang, dia caci orang, ataupun dia hina, ataupun dia cela orang, tapi melalui bahasa isyarat. Yang humazah ni memang direct mulut lah. Memang direct mulut. Kalau dia kata, memang kata betul. Dia caci betul. Lumazah ni tuan-tuan, ada sejenis orang yang mana dia ni kata korang, cela orang, tapi dengan isyarat. Isyarat apa? Disebut dalam kitab-kitab tafsir dengan cara dia mata, dengan mulut. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya dia ada dia kata gerakan ataupun itu yang tujuannya ialah nak kata kepada seseorang. Dia beri isyarat kepada orang lain ni. Macam tu. Dia tak sebut pun, tak keluar apa perkataan daripada mulut, tapi isyarat dia itu menunjukkan bahawa dia caci ataupun tak suka ataupun mengata kepada seseorang. Kan ada setengah orang tuan-tuan dengan keningnya, dengan lengguk kepalanya, dengan matanya, itu termasuk dalam lumazah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi nak kata korang, maksudnya kata korang ni tuan-tuan merupakan satu perangai yang tak elok, samalah juga dengan orang yang buat isyarat untuk menunjukkan kepada kata ataupun caci kepada orang. Baik, surah ini disebut dalam secara umum, dia kata surah ini sebenarnya untuk mengatasi masalah moral yang begitu kronik dalam masyarakat, iaitu suka mencela orang lain dengan umpat keji di belakang atau mengaib dan menjatuhkan maruah orang semasa mereka ada bersama. Jadi kandungan secara umum surah ni tuan-tuan ialah untuk menceritakan, untuk mengelak masyarakat daripada terjerumus dengan perangai yang tak elok, yang mana mereka tuan-tuan sama ada mengumpat di belakang orang ataupun depan dia, tapi seperti mana saya sebut tadi, dia bagi isyarat yang menunjukkan bahawa hina ataupun tak suka kepada seseorang. Itu kita kata sebagai kesimpulan umum berkenaan dengan surah ini. Dan surah ini juga ada ceritalah berkenaan dengan kenapakah orang ni suka hina orang lain. Dia ada sebut berkenaan dengan kenapakah boleh timbul sikap manusia yang suka memperlekeh dan juga suka menghina orang lain. Dia akan sebut nanti, yang kita akan uraikan nanti. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buku yang saya bawa ini, dia bawa cerita ataupun dia bawa berkenaan dengan sebab turun, sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ataupun kita kata latar belakang di mana, bagaimanakah surah Al-Humazah ini diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi disebutkan di sini bahawa dalam satu riwayat menyebut ayat ini diturunkan kepada Al-Akhnas bin Syuraq yang suka mencela orang lain dan mencaci mereka, khususnya Rasulullah SAW. Jadi ada riwayat yang menyebut bahawa surah ini berkenaan dengan setengah daripada orang musyrikin Mekah yang dia tuan-tuan suka mencela, mencaci orang lain, termasuklah juga kepada Nabi SAW. Ini cerita Nabi berada di Mekah. Cerita Nabi berada di Mekah. Dan ketika Nabi SAW di Mekah tuan-tuan membawa dakwah Islamiah ini, Nabi SAW menerima pelbagai ujian, dicaci, dihina,
dan juga diperlakukan dengan kita kata dengan perbuatan yang tak sepatutnya, seperti mana yang kita baca dalam sirah ketika mana Nabi SAW sujud, ada orang musyrikin Mekah yang bawa tahi unta letak atas belakang Nabi SAW. Mereka ni tuan-tuan buat macam-macam kepada Nabi SAW kecuali tak bunuh je. Kenapa? Kerana isu keluarga. Kita baca dalam sirah Nabi SAW, orang musyrikin Mekah ini khas kepada Nabi SAW, mereka bab bunuh itu tak berani. Kenapa? Kerana Nabi SAW mempunyai keluarga yang besar. Keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Abdul Muttalib, itu keluarga Nabi SAW. Jadi mereka tak sampailah peringkat nak bunuh. Tapi untuk sahabat Nabi SAW yang lain, yang mana mereka ada di kalangan hamba, orang-orang yang kita kata yang mana keluarga mereka itu bukanlah keluarga yang besar, yang hebat di Mekah pada waktu tersebut, ada di kalangan sahabat yang sanggup, yang boleh kita kata yang orang musyrikin Mekah bunuh. Baik, dalam riwayat yang lain menyebut bahawa surah ini diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah yang mengumpat Nabi SAW dari belakang dan mencela semasa berhadapan dengan Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Umayyah bin Khalaf juga melakukan perbuatan tersebut. Jadi ada riwayat yang menyebut bahawa ia diturunkan kepada seorang yang namanya Walid bin Mughirah, yang mana depan Nabi dia belakang Nabi dia mengumpat, depan Nabi SAW dia kata direct. Begitu juga dengan riwayat lain menyebut surah ini diturunkan berkenaan dengan orang lain lah, Uthman bin Umar dan seumpamanya. Jadi dalam sebab nuzul surah ini disebutkan bahawa ada beberapa orang dalam kalangan musyrikin Mekah yang kita kata yang ditujukan khas berkenaan dengan surah ini. Dan kalau kita melihat mereka-mereka yang disebutkan ini ialah bukan orang Islam, orang bukan Islam, orang kafir. Jadi apa kaitannya dengan kita? Kita yang dalam masjid ni surau ni tuan-tuan orang Islam. Jadi padahal kalau kita tengok kepada sebab nuzul surah ini jelas menunjukkan bahawa mereka yang ditujukan khas dalam surah ini ialah mereka yang memang mulut yang tidak menjaga ataupun suka mengumpat dan mengata, tapi mereka itu tuan-tuan orang kafir. Jadi oleh kerana itulah disebutkan dalam buku yang saya pegang ini, dia kata walaupun ayat ataupun lafaz ini walaupun dia diturunkan kepada orang-orang yang tertentu, tetapi terdapat kaedah yang umum yang digunakan oleh pengkaji dan juga ulama, iaitu sesuatu sebab yang khusus tidak dapat menafikan kenyataan yang umum. Ini berkenaan dengan apa disebut oleh ulama kita, terutama sekali apabila kita baca Al-Quran. Disebut bahawa walaupun kita melihat dalam Al-Quran, tak kira lah surah ini dan surah-surah yang lain, yang cerita berkenaan dengan individu yang tertentu, dalam Quran tak sebut siapakah individu tersebut. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, kita akan dapati bahawa ada kisah di sebalik daripada surah ataupun ayat yang disebut. Jadi maka ulama kita telah membuat satu kaedah supaya kita faham. Mereka sebut dalam bahasa Arabnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Itu dalam bahasa Arab lah. Maksudnya ialah yang diambil kira ialah lafaz yang umum, bukanlah kerana sebab yang disebutkan. Yang diambil kira ialah lafaz yang umum, bukan sebab musabab yang disebutkan. Maksudnya ialah kalau kita baca Al-Quran, apabila Al-Quran menyebut satu perkara, Al-Quran tidak sebut nama, tidak sebut tempat, tidak sebut apa-apa, tapi dia sebut berkenaan dengan satu sikap, satu perangai, maka yang diambil kiranya ialah sikap dan perangai tersebut.
La bi khususis sababi, bukanlah kita tengok ataupun bukanlah diambil kira berkenaan dengan sebab musabab yang terjadi di belakang daripada ayat tersebut. Dan ini tuan-tuan merupakan panduan apabila kita baca Al-Quran. Walaupun kita sebut berkenaan dengan sebab nuzul, bahawa ayat wailul likulli humazatil lumazah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk, kalau kita baca dalam tafsir, merujuk kepada beberapa individu yang tertentu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup pada zaman Nabi berada di Mekah, yang perangai merekanya suka mengata, mengumpat, mencela Nabi SAW. Tapi dalam ayat itu tuan-tuan merupakan ayat yang umum, yang mana Allah sebut celakalah kepada orang yang suka mengata dan juga mencaci orang lain. Itu ayat yang umum, yang tidak disebut dengan jelas siapa, di mana dan seumpama dengannya. Jadi oleh kerana itulah maka ulama kita menyebut bahawa walaupun dalam seperti dalam tafsir Ibn Ashur, dia sebut bahawa walaupun cerita tu cerita individu yang tertentu, tapi tuan-tuan, sifat tersebut walaupun dia berada dalam kalangan orang Islam, ia tetap akan terkena seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah maka kita baca Al-Quran, baca hadis ke, jadi jangan nampak orang lain. Kita baca Quran ini, jangan kita nampak orang lain. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan disebut berkenaan dengan Firaun, Nabi kita kata sebut berkenaan dengan Qarun, Firaun dan seumpama dengannya, tapi kalau kita melihat tafsir yang dikarang oleh ulama, mereka akan sebut berkenaan dengan orang yang perangai macam Firaun ataupun orang yang perangai macam Qarun. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkenaan dengan sebab nuzul. Sebab nuzulnya memang cerita berkenaan dengan beberapa individu, tapi kita kata sifat tersebut ada pada semua. Sifat tersebut ada pada semua. Baik, kita pergi sedikit tuan-tuan berkenaan dengan tafsir. Kita pergi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Maksudnya ialah celaka besar kepada tiap-tiap pencaci dan juga pencela. Perkataan wailun ini memang banyak kita jumpa dalam Al-Quran, kan? Wailul lil mutaffifin. Perkataan wailun ini memang kita jumpa banyak dalam Al-Quran, yang maksudnya yang ulama menyebut ada dua maksud lah lebih kurang. Ada maksud pertama ialah wailun ini maksudnya ialah neraka. Wailul lil mutaffifin maksudnya ialah nerakalah kepada orang yang buat yang berurusan jual beli tak betul. Wailul likulli humazatil lumazah maksudnya, kalau kita ambil definisi wailun itu dan neraka, maksudnya ialah nerakalah kepada orang yang mulutnya suka caci, suka maki orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wailun ini maksudnya ialah celaka. Memang sebut secara umum celaka, bukan neraka, celaka. Maksudnya ialah orang ini tuan-tuan, orang yang celaka. Orang, kalau dalam Al-Quran wailul lil mutaffifin, maksudnya ialah celakalah. Allah sebut dengan jelas bahawa orang yang kita kata mutaffifin ialah orang yang timbangan itu dia buat tak betul. Timbangan tu buat tak betul. Tanya orang lain, dia membeli, dia nak supaya orang timbang dengan betul. Tapi dia time dia yang sebagai penjual, dia timbang tak betul. Itu mutaffifin. Jadi celakalah orang macam ni. Celakalah orang macam ni. Dalam ayat ni wailul likulli humazatil lumazah, maksudnya ialah celakalah kepada orang yang suka mencaci dan juga mencela. Itu dua makna yang disebut oleh ulama. Tapi lebih kurang samalah kita kata kesudahan. Kesudahannya kerana apa? Kerana kecelakaan, celaka bagi apabila disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kesudahannya ialah neraka. Dia bukan celaka tiba-tiba masuk syurga, tak. Dia tak ada istilah macam tu. Apabila celaka tu memang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu merupakan kita kata sebutan yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Apabila sebut orang itu bahagia, maka maksudnya ialah dia masuk
syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebut dia tu celaka, maksudnya ialah kesudahannya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dalam hadis 40 bahawa kita semua ni ada keduduk, ada apa kita kata, ada statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah pun diketahui, ditetapkan ketika mana kita berada dalam rahim ibu. Syaqiyun aw sa'id am sa'id, kan, sama ada bahagia ataupun celaka. Bukan dunia tapi merujuk kepada kesudahannya di akhirat nanti. Jadi di sini menyebut bahawa celaka itu kepada orang yang mengumpat, mencaci dan mencela orang lain. Baik. Kemudian disebutlah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Al-lumazah, yang mana cacian dia tadi tuan-tuan dalam bentuk isyarat. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Maksudnya ialah yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Jama'a malan wa 'addadah ini dia bukan sekadar dia kumpul harta. Kumpul harta tu apa, itu memang satu perangai. Wa'addadah ni tuan-tuan, nak sebut berkenaan dengan orang ini, dia bukan sekadar kumpul harta tapi duk kira harta dia. Maksudnya ialah menunjukkan kepada betapa dia punya kesungguhan, betapa dia punya hidup tu terikat sungguh dengan harta yang dia kumpul, yang dia cari, sampai ke peringkat duk kira-kira. Kalau kita tuan-tuan kejap-kejap buka internet banking nak tengok berapa baki, kejap-kejap buka beg duit, macam itulah. Ada setengah orang tuan-tuan dia punya cari duit sampai ke peringkat kejap-kejap buka akaun, kejap-kejap buka dompet, nak tengok harta dia berapa yang ada, yang berapa yang kurang, berapa yang bertambah dan seumpamanya. Hidup dia tuan-tuan memang kerja macam tu, kumpul harta dan duk bilang duit dia. Jadi disebut di sini ialah Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata golongan yang mencaci dan juga suka mengaibkan orang ini adalah golongan yang suka mempersenda, mempermain dan bersikap ego ke atas orang lain disebabkan terpengaruh dengan harta benda yang terkumpul, serta menyangka ia adalah penentu kepada kedudukan dan status seseorang. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili dia menyebut bahawa sifat yang kedua yang disebut dalam Al-Quran, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang kumpul harta, yang duk tengok, yang duk kira, yang duk buka yang duk kira dia punya harta tersebut, itulah yang menjadi sebab musabab kenapakah dia tuan-tuan jadi orang yang suka hina orang lain. Menjadi penentu, maksudnya ialah dia terpengaruh dengan harta dia, yang akhirnya dia akan memandang rendah kepada orang lain. Dan ini tuan-tuan ada kaitan juga dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah sebut dalam Al-Quran manusia ni innal insana la yatgha, manusia ni dia akan jadi jahat. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia rasa dia tak perlu kepada orang lain. Maksudnya ialah apabila ada manusia kita tuan-tuan, waliyazubillah, apabila kita rasa bahawa kita tak perlu ke dia, bahkan kita anggap bahawa dia yang perlu kepada kita ni duit banyak, kita ni harta cukup dan seumpama dengannya, pada waktu itulah kita akan timbul perasaan takabur, sombong, yang akhirnya menatijahkan kita akan pandang rendah kepada orang lain, kita akan hina orang lain, kita akan pelekeh orang lain. Kenapa? Kerana kita rasa bahawa kita itu hebat, kita itu tak perlukan kepada orang lain. Jadi, tapi apabila kita berurusan dengan orang yang kita perlu, kan, orang yang kita memerlukan khidmat dia, orang yang kita perlukan, kita kata pertolongan dia, cuba tengok, kita cakap pun lembut, kan, tunduk kepala, kan, belanja makan. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa kita perlukan kepada khidmat dia. Walaupun kita kata, tuan-tuan sebagai contohlah, walaupun orang tersebut sekadar kita pergi jumpa pegawai bank nak buat loan je, tapi oleh kerana dia yang
dia yang meluluskan, dia yang pegang dokumen. Kita bercakap elok, tunduk lagi, sebut tuan, puan. Kita cakap kenapa? Kerana kita perlukan dia punya, kita kata, perantara dan khidmat dia. Tapi cuba apabila kita tuan-tuan, seseorang manusia yang berurusan dengan orang lain yang dia rasa tak perlu, pandang pun tidak, dan cakap pun cakap pun pandang kepada orang lain. Kenapa? Kerana perasaan manusia yang pada waktu tersebut yang sombong, yang rasa bahawa dia tak perlu kepada individu yang sedang dia berurusan. Dan ini katanya ialah kenapa? Kerana terpengaruh dengan harta benda. Kerana dia rasa bahawa dia harta banyak, dan harta banyak tu timbul daripada dia, sikap dia yang suka menghitung, meneliti berapakah jumlah bilangan yang dia ada, dan akhirnya dia akan timbul sikap ataupun perangai suka mencaci, memperlekeh dan menghina orang lain. Ayat yang ketiga, yahsabu anna ma lahu akhladah. Orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka harta benda yang dimilikinya mampu mengekalkan kehidupannya. Kumpul harta ni tuan-tuan, kita pun kumpul harta juga kan. Kita pun cari harta juga, bukan kata orang lain. Kita pun tuan-tuan, kita pun cari harta, keluar pagi balik petang kan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok jugalah dalam bank tu berapa ayat yang tinggal, berapa yang ada kan. Sebelum daripada nak beri sumbangan, nak masuk ke tabung, kadang-kadang tuan-tuan bilang jugalah dalam dompet tu. Takut-takut masuk tu tak ada duit nak balik nanti. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kumpul harta tu memang juga terjadilah kita juga cari harta. Tapi dalam kes ni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada persepsi yang lain yang menyebabkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia menyangka bahawa harta benda yang dia cari itu boleh mengekalkan kehidupan dia. Maksudnya ialah dia sangka bahawa harta yang dia ada itu disebut di sini terlalu tertarik dengan usaha mengumpul harta kekayaan, sehingga kan tiada kesempatan baginya untuk berfikir tentang perkara-perkara selepas daripada mati. Dia punya kekayaan dia, harta dia itu menyebabkan dia tuan-tuan tak terfikir dah berkenaan dengan apa yang dia akan alami nanti. Kenapa? Kerana duk fikir berkenaan dengan pelaburan, nak letak kat mana, nak untung berapa. Jadi orang ni tuan-tuan, kadang-kadang apabila dia terlalu memikirkan berkenaan dengan harta, dan dia punya perancangan itu sampai ke peringkat tak ada mati dah dia. Perancangan pengurusan harta itu sampai ke peringkat tak ada dah waktu yang kita kata yang mati. Dia punya perancangan tu 50 tahun, 100 tahun. Untuk harta dia tu ada jangka masa sampai 100 tahun. Apa yang berlaku pada harta dia? Ada jangka pendek 10 tahun. Maksudnya ialah orang yang kita kata yang terjerumus, bergelumbang dengan harta kekayaan sampai ke peringkat tak ada masa ataupun tak terfikir berkenaan dengan apa yang dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Orang ni tuan-tuan, dia sangka bahawa harta itulah yang akan mengekalkannya di dunia ini. Kemudian ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla. Kalla ni maksudnya tidak, bukan. Dan kalla dalam Al-Quran yang kita jumpa banyak kali dalam Al-Quran adalah merupakan satu sanggahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah sebelum daripada kalla itu ada benda yang Allah sanggah. Ada benda yang tak betul, ada perkara yang tak tepat, ada perkara yang bercanggah dengan syariat. Kemudian Allah sebut kalla, tidak sama sekali. Itu maksudnya disanggah. Yang menyanggah itu ialah Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyanggah kalla, tidak sama sekali. Kemudian selepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebut tidak, maksudnya ialah harta tersebut tidak sama sekali akan mengekalkannya. Harta tersebut bukanlah tidak sama sekali akan menaikkan statusnya lebih daripada orang lain. Itu maksud kalla. Tidak sama sekali. Bahkan Allah sebut lepas daripada tu, la yumbadanna fil hutamah. Bukan sekadar harta tersebut tidak mengekalkannya di atas muka bumi, bukan sekadar harta tersebut tidak menyebabkannya lebih baik daripada orang lain, bahkan la yumbadanna fil hutamah, harta tersebut dia itu akan dicampur dalam api neraka. Maksudnya tuan-tuan, tak ada manfaat langsung, bukan sekadar tak ada manfaat, bahkan akan terima keburukan pula.
Kalau sekadar tak ada manfaat, tak ada apa-apa, okey, boleh lagi lah kita katakan. Tapi dalam kes ni bukan sekadar tak ada manfaat, bahkan dia akan dihumbakan dalam al-hutamah. Disebut di sini larangan dan tegahan keras daripada Allah Subhanahu wa taala kerana perkara yang sebenarnya tidak seperti yang disangkakan. Perkara yang sebenar tidak seperti mana yang dia sangka. Bahkan mereka perlu yakin bahawa harta benda yang dikumpul dan si pengumpulnya akan dicampak ke dalam api neraka yang akan membakar kesemuanya menjadi hangus. Maksudnya dalam disebut di sini bahawa semua kedua-duanya, harta dan juga orang yang kumpul, akan dicampak dalam api neraka. Dalam Al-Quran disebut berkenaan dengan orang yang sekat ataupun orang yang tak bayar zakat. Orang yang kumpul apa alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kan orang yang kumpul harta emas dan perak, dia tak bayar ataupun dia tidak kita kata menunaikan haknya, akhirat nanti tuan-tuan, kita kata emas dan perak itu akan dibakar dengan tuan dia sekali di hari akhirat nanti. Maksudnya ialah itu kita kata teguran ataupun kita kata penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah daripada Allah sebut bahawa dia akan dicampak dalam api neraka yang namanya al-hutamah. Al-hutamah ni tuan-tuan ialah nama satu neraka. Nama satu neraka. Kalau yang kita biasa dengar Jahannam je kan. Jahannam tu yang kita sebut Jahannam tu neraka tu maksudnya tu. Cuma dalam bahasa Melayu kita jadi lafaz kita sumpah serana orang lah kan, Jahannam. Dalam Al-Quran Jahannam itu ialah neraka, naru Jahannam. Dalam surah ini tuan-tuan diperkenalkan disebut satu jenis neraka yang namanya al-hutamah. Selepas daripada Allah sebut bahawa orang macam ni akan dicampakkan dalam neraka, dalam al-hutamah, kemudian Allah tanya kepada kita, wama adraka mal hukamah, wama adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu al-hutamah? Pertanyaan macam ni tuan-tuan kita akan jumpa banyak kali dalam Al-Quran. Wama adraka ma yaumuddin, apa al-haqatu mal haqah, wama adraka mal haqah. Pertanyaan macam ni memang kita akan jumpa banyak kali dalam Al-Quran, di mana setelah daripada Allah sebut satu perkara, Allah tanya kita, tahu tak apa benda yang Allah sebut tadi? Kata ulama antaranya Ibn Ashur, dia kata pertanyaan macam ni tuan-tuan sebenarnya Allah nak memperbesarkan isu. Uslub tahwil dalam bahasa Arabnya uslub tahwil. Macam kita lah. Kita tuan-tuan, kita nak mengumpat orang, contohlah ni jangan buatlah maksudnya. Kita nak mengumpat orang, nak mengata kepada orang. Nak mengata kepada si A. Kita pergi jumpa si B kan. Kita pergi jumpa si B. Sebelum kita mula nak mengumpat tu, kita tarik perhatian dulu. Tahu tak apa dia buat semalam? Kan? Sebelum daripada kita nak mengata tu, kita tanya dulu. Tahu tak dia buat apa sebelum ni? Apa yang sebenarnya berlaku? Sebenarnya berlaku ialah kita nak perbesarkan isu tadi. Benda yang sebelum daripada kita nak sebut apa yang dia buat tu, kita nak supaya orang yang dengar tu dia tunggu apa yang kita nak sebut dalam keadaan dia sangka bahawa dia buat perkara yang besar, yang tak betul, yang salah. Kita pun mula dengan tahu tak semalam dia buat apa? Tahu tak sebelum ni apa perangai dia? Perkataan tahu tak itu tuan-tuan merupakan perkataan yang biasa kita guna untuk perbesarkan isu. Perbesarkan satu benda yang kadang-kadang selepas bila kita dengar tak besar pun, tapi itu memang cara orang nak perbesarkan sesuatu masalah, satu isu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebut oleh ulama, kenapakah Allah Subhanahu wa taala sebut wama adraka mal haqah? Tahu tak apa itu al-haqah? Tujuannya ialah supaya orang yang baca Al-Quran dia sangka, dia teringat dan dia anggap sebelum daripada Allah cerita berkenaan dengan haqah tu apa, bahawa benda ni benda besar. Isu ni isu besar. Neraka ni bukan neraka main-main. Itu poin dia. Jadi oleh kerana itulah ulama kita menyebut bahawa orang yang kalau baca Quran dengan kita kata dengan
kefahaman yang betul, Quran ini bukan sekadar dia bermain dengan akal kita. Bukan sekadar kita menambahkan pengetahuan bahawa orang yang kumpul harta dapat sekian, masuk neraka, tak. Dia juga bermain dengan perasaan orang yang baca Quran. Sebab itulah kalau kita melihat Nabi SAW baca Quran menangis. Baca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, teringin minta daripada Allah SWT masuk syurga. Kenapa? Kerana perasaan yang kita kata yang bermain, yang tersentuh dengan apa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita kata baca Quran itu apa, kalau tahu dengan maknanya memang kita kata boleh menangis. Ada orang tua atau pensan kan, ada orang pitam dan seumpamanya. Kita bacalah ayat neraka ke syurga ke biasa je. Sebab apa? Sebab kita hafal semata-mata, tidak memahami dengan tepat apa yang ingin disampaikan. Apabila Allah SWT sebut berkenaan dengan hutamah, Allah nak besarkan isu tadi. Allah kata tahu tak apa berkenaan dengan hutamah tadi. Allah nak besarkan supaya kita jangka bahawa perkara yang disebut oleh Allah SWT ini bukan neraka yang main-main, yang biasa-biasa, tak. Kemudian Allah sebutlah berkenaan dengan neraka hutamah tadi, narullahil muqadah. Setelah daripada kita tunggu apakah neraka yang hebat yang nak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut narullahil muqadah. Neraka ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana ni? Yang naik apa? Narullahil muqadah, neraka Allah yang menyala-nyala. Neraka Allah yang menyala-nyala, api Allah yang menyala-nyala. Ulama menyebut bahawa sengaja Allah SWT letakkan ataupun nisbahkan api ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sebut api semata-mata, dia sebut api siapa? Api Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak, apabila kita contohlah kita katakan, kalau kita sebut api dapur, kita tahulah macam mana dia punya api setakat tu je lah kan. Tak ada lah api dapur, api. Maksudnya kalau kita sebut satu perkataan api, kemudian kita nisbah kepada sesuatu, dia akan jadi, kita akan faham setara mana ataupun sekadar mana api tersebut. Api mancis macam mana aja. Tapi apabila sebut api Allah, maka memang itu bukan perkara yang main-main, yang dibakar sendiri, yang diwujudkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laju sikit. Kemudian Allah sebut allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api ini kata Allah Subhanahu Wa Taala naik menjulang ke hati. Orang yang kena bakar, tuan-tuan, yang kena api di luar sahaja, kan? Di luar daripada kita kata luar kulit lah. Kalau lepas di bawah sedikit daripada kulit pun isi sedikit je. Yang ni tuan-tuan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan kulit, bukan isi, sampai dalam tubuh, dalam hati, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Api ni betapa dahsyatnya, betapa panasnya, sampai ke peringkat api ni tuan-tuan sampai ke dalam pun hangus. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Kita laju dan api ini disebut di sini bahawa ditutup rapat kepada mereka. Maksudnya ialah orang yang mengata kepada orang, yang mencaci orang, yang kumpul harta, yang sangka bahawa harta dialah segala-galanya, dia masuk dalam neraka dan ditutup rapat. Ditutup rapat. Maksudnya ialah memang panas betul lah, kan? Kalau orang yang biasa tengok orang bakar ayam tandori kan, kan ditutup atas tu kan. Beza antara kita bakar sesuatu dengan terbuka dengan tutup. Memang panas hangat betul-betul. Itu gambaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar api menyala, bukan sekadar dia sampai menghanguskan organ dalam, tapi sampai ke peringkat ditutup rapat tanpa membiarkan habanya keluar. Kemudian akhir sekali fi amadim mumaddadah, dan mereka ni tuan-tuan akan diikat pada tiang yang panjang, macam orang bakar ayam tandori tu. Diikat di tiang, kalau kita melihat kepada sistem kita kan, diikat pada besi, masukkan dalam oven, kemudian tutup bakar. Jadi lebih kurang macam itu.
akhirat tu lebih dahsyat lagi lah. Tapi nak sebutnya macam manakah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diikat pada tiang, diletakkan dalam api neraka, bakar kemudian tutup. Tuan-tuan sendiri banyak sendirilah betapa dahsyatnya, terseksanya orang yang suka mengumpat orang lain, yang suka mengata kepada orang lain. Jadi di manakah akhirnya kita kata, di manakah statusnya, dan di manakah kita kata kesombongan yang dia ada atas muka bumi ini, sekiranya pada hari akhirat nanti macam itulah sekali siksaan yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang segala harta, hilang segala status kedudukan, hanya kerana dia tuan-tuan rasa sombong dan juga kita kata mengata mencaci kepada orang lain. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.